Assalamualaikum bosku, kita bertemu lagi pada video kali ini di mana kita akan diserang oleh film baru yang berjudul Eternals terbitan Marvel Studio, di mana ia akan bakal ditayangkan di Pawagam pada 4 November. 2 minggu lagi bosku, ini bakal meletup di Pawagam. So dalam video kali ini kita akan berbincang apakah Eternals ini, apakah tema wayang ini, dan siapakah mereka, apakah peranan mereka dalam Marvel Studio, dan apakah kaitan film ini dengan Avengers sebelum ini. Pada tahun 1967, Jack Kirby telah menghasilkan satu komik yang bernama Eternals, di mana kartun ini bertemakan hero dari zaman purbakala terhasil daripada proses evolusi yang dilakukan oleh para dewa angkasa lepas Celestial. Mereka ini dipertanggungjawabkan untuk melindungi bumi dari kuasa jahat Deviant. Kirby kemudian melanjutkan siri Eternal hingga siri ke-19 tanpa pengakhiran cerita. Siri ini tidak lagi disambung dalam masa yang agak lama. Artis komik seperti Roy Thomas dan Mark Gruenwald menyambung cerita komik itu dan diakhiri pada siri ke-301 dalam komik Thor pada tahun 1980. Watak antagonis dalam Eternal selain daripada Deviant yaitu Celestial seringkali menjadi pelengkap cerita Marvel. Apa itu Celestial? Adakah mereka ini watak dewa dalam dunia Marvel? Masihkah Anda ingat dengan watak Galactus, watak jahat terkenal dalam Fantastic Four dan juga X-Men? Galactus adalah watak kosmik yang mempunyai bentuk manusia yang sangat besar dan merupakan insan terawal yang wujud di alam semesta kini selepas insiden Big Bang. Seperti Galactus, Celestial ini juga merupakan insan terawal yang wujud dalam kehidupan alam semesta. Cuma bezanya Galactus nampak wajahnya seperti manusia, manakala Celestial wajah dan fizikalnya dilitupi dengan perisai membuatkan mereka agak sukar untuk dikenali bagaimanakah rupa wajah mereka sebenarnya. Namun demikian, Celestial ini mempunyai peranan mereka tersendiri. Contohnya, Gemenon tugasnya adalah mengumpul data sampel kehidupan di seluruh alam semesta. Exita adalah pemusnah dan juga Arishem menentukan hidup dan mati suatu eksperimen populasi dalam sebuah planet. Dan pelbagai lagi watak Celestial yang mempunyai peranan mereka sendiri. Berbanding dengan watak Eternal itu sendiri, watak Celestial lebih dikaitkan dengan cerita Marvel Universe. Seperti pada komik Avengers, jasad Celestial dijadikan sebagai kubu utama Avengers. Di mana ada hero, di situ ada penjahat. Di mana ada Eternals, di situ ada Deviant. Deviant juga adalah makhluk yang dicipta oleh Celestial, di mana spesies ini tidak menyerupai kaum Eternals yang berupa manusia. Kedua-dua kaum ini bermusuhan, lalu kemudiannya menjadi satu peperangan yang tidak berkesudahan. Deviant ini kemudian menduduki dan menakluki penduduk bumi suatu ketika dahulu pada awal kewujudan manusia. The Eternals kemudiannya datang ke bumi untuk menghapuskan spesies Deviant dan menyelamatkan penduduk bumi dari kuasa jahat Deviant. Watak-watak kaum Eternals ini sangat jarang diketengahkan di dalam cerita Marvel itu sendiri. Namun watak Celestial pernah muncul dalam cerita Marvel Studio sebelum ini. Anda mungkin tertanya-tanya di mana hubung kait cerita Eternals dengan cerita Marvel Studio sebelum ini? Hubung kait yang pertama, jika Anda pernah melihat Guardian Galaxy Volume 1, Anda semestinya akan ingat ceritanya berkenaan dengan Power Stone, di mana batu ajaib ini diperkenalkan kepada Quill oleh Tiven the Collector dalam babak tayangan hologram mengenai babak sejarah Celestial Ison the Searcher memusnahkan manusia di sebuah planet menggunakan Power Stone tersebut. Hubung kait kedua, Gamora memperkenalkan sebuah tempat di hujung alam semesta yang dikenali sebagai Nowhere. Tempat tinggal koloni perlombongan bahan ekstraterestrial merupakan kepala Celestial purbakala besar sebesar bulan. Eddie Brock yang merupakan watak Venom dalam komik Spider-Man pernah menyatakan bahwa Tuhan mereka yang dikenali sebagai Symbiote God Null memenggal kepala Celestial itu dan menjadikannya sebuah tempat yang dikenali sebagai Nowhere. Nowhere ini juga pernah muncul di dalam beberapa buah seri Marvel yang lain, antaranya Thor, The Dark World, Avengers Infinity War, dan juga What If, yaitu drama siri kartun Marvel yang ditayangkan di dalam Disney+. Hubung kait yang ketiga, dalam cerita Guardian Galaxy Volume 2, Quill dan pasukannya diculik oleh ayahnya sendiri dan dibawa ke planet asal tempat ayahnya, yaitu di planet Ego. Ayah Quill yang juga bernama Ego sebenarnya adalah makhluk alien Celestial
yang juga dikenali sebagai Ego the Living Planet. Celestial ini adalah yang terkuat dalam sejarah Marvel karena mempunyai kuasa berasimilasi menjadi sebuah planet. Namun, tumpas dengan pasukan Quill apabila mereka terpaksa mencari titik kelemahan Celestial ini dan memusnahkannya bagi menghentikan niat jahat ayahnya. Fakta menarik, memandangkan Quill adalah anak kepada Celestial yaitu Ego, Quill sendiri adalah makhluk Celestial yang mempunyai keistimewaan memanipulasi kuasa mengikut kehendaknya. Antaranya, keupayaan merubah dirinya ke bentuk apa-apa sahaja dan juga menghasilkan sebarang benda yang diinginkan. Memandangkan Marvel belum menayangkan potensi penuh kuasa Quill, dia juga berada di tangga top 20 dalam list Celestial terkuat. Hubung kait keempat, masihkah Anda ingat ketika Thanos berjumpa dengan Doctor Strange di bulan Titan pada planet Zuhal dalam siri Avengers Infinity War? Thanos menanyakan, adakah kamu kenal tempat ini kepada Doctor Strange? Doctor Strange kemudian menjawab, adakah ini asal kamu? Thanos kemudian membalas, ya, Titan suatu ketika dahulu merupakan tempat yang cantik. Seperti planet lain, ia juga mempunyai gunung ganang dan tidak banyak tempat untuk dituju. Asalnya, kedua ibu bapa Thanos ini sebenarnya adalah kaum Eternal. Malangnya, Thanos dilahirkan dalam bentuk mutasi membawa genetik deviant. Ibunya kemudian berasa jijik dengan rupa Thanos dan menganggap bahwa bayinya itu bakal memusnahkan seluruh kehidupan. Lalu berniat untuk membunuh Thanos, namun sempat diselamatkan dan dibesarkan di planet Titan. Kita kembali ke watak-watak Eternal. Dalam cerita Marvel, Celestial melawat planet bumi sejuta tahun yang lalu bagi menjalankan eksperimen genetik yang dipanggil Proto-Humanity. Dari eksperimen tersebut, dua makhluk telah terbentuk yaitu The Eternals dan juga The Deviant. Dalam eksperimen ini juga makhluk yang terhasil memiliki superpower yang tersendiri yang asalnya terbentuk dari proses mutasi dalam makhluk itu sendiri. Terdapat pelbagai watak Eternals yang juga menjadi watak utama di dalam film ini. Kesemua watak Eternals ini mempunyai kuasa yang sama, yaitu keupayaan membentuk Unimind, yaitu gabungan kuasa Eternals untuk membentuk entity. Hanya Ikaris saja yang boleh menyatukan semua kuasa Eternals untuk menjadi satu entity yang dipanggil Unimind. Mereka mempunyai atribut fisikal yang kuat seperti kekuatan, kelajuan, pertahanan, dan tindakan refleks. Mereka juga mempunyai jangka hayat yang lama dan mampu mengekalkan wajah muda tidak kira beribu tahun umur mereka. Mereka juga diberi kelebihan dalam memilih jenis khusus kuasa mereka. Contohnya, Tina yang wataknya dibawa oleh Angelina Jolie adalah seorang Eternal yang intelektual dan mempunyai tahap pembelajaran yang tinggi. Richard Madden yang membawa watak Ikaris adalah seorang yang kuat dalam pelbagai jenis kuasa. Ikaris juga mampu membentuk Unimind. Salma Hayek yang membawa watak Ajak mempunyai ability berinteraksi dengan Celestial berdekatan. Gemma Chan yang membawa watak Cersei terhebat antara semua Eternal dalam membentuk dan merubah struktur molekul sesuatu objek mengikut keinginannya. Kumail Nanjiani yang membawa watak Kingo adalah seorang pahlawan samurai, di mana pahlawan ini enggan menggunakan kuasa Eternalnya. Lauren Ridloff yang membawa watak Makari mempunyai penghususan kuasa yaitu kelajuan. Liam McHugh yang membawa watak Sprite, kedua terhebat selepas Cersei dalam penstrukturan molekul. Brian yang membawa watak Fastos, seorang genius, mereka high-tech person dan juga seorang engineer yang hebat. Kit Harington yang membawa watak Black Knight hanyalah manusia biasa yang atletik, mempunyai kuasa yang terhad tetapi mempunyai kelebihan dalam skill berlawan pedang. Barry Coogan yang membawa watak Druk, skill tinggi dalam penggunaan kuasa Eternal dan juga merupakan insan Eternal yang dihasilkan sendiri oleh penciptanya yaitu Celestial. Dan yang terakhir sekali, siapa tidak kenal dengan pelakon Korea top yang pernah berlakon dalam film Train to Busan dan juga The Gangster, The Cop, The Devil. Don Lee membawa watak Gilgamesh yang merupakan seorang Eternal yang mempunyai kekuatan fisikal yang sangat tinggi. Jikalau Anda perasan, ada beberapa watak Eternals dalam film Marvel Studio berbeza dengan jantina watak Eternals di dalam komik. Contohnya, watak Ajak asalnya dalam komik Marvel Universe, Ajak merupakan Eternal berjantinakan lelaki. Manakala dalam film terbaru Eternal, Ajak adalah seorang wanita di mana pelakon yang membawa watak itu adalah Salma Hayek. Terdapat satu fakta menarik bahwa spesies Eternal mampu dihidupkan semula selepas mati atau dihapuskan melalui activation chamber. Dalam proses ini, Eternal diberi kelebihan untuk memilih para serupa mereka semula termasuklah jantina mereka.
gitu. Untuk case Ajak, dia pernah mati 2 kali. Yang pertama mati dibunuh oleh Eternal sendiri bernama Clay ketika membantu Hercules menentang puak Eternal Skrulls. Yang kedua, Ajak membunuh diri apabila mendapat tahu tujuan mereka dicipta itu adalah untuk menjadikan manusia di bawah jagaan mereka sebagai ternakan yang boleh membantu mereka merawat penyakit Horde. Apabila dia dihidupkan kembali, Ajak memilih untuk hidup semula sebagai perempuan. Saya teringin untuk menyentuh plot dalam Modern Age, tetapi ia mengandungi spoiler yang berat terhadap film Eternals yang bakal ditayangkan di Pawagam. Mungkin ia juga boleh mendatangkan penyakit kemurungan kepada spoiler hater yang berada di luar sana. So, saya stop pasal itu dan mengakhiri video saya pada kali ini. Dan itu dia ringkasan pasal Eternal. Semoga Anda terhibur dengan film ini. Dan ingat, jika Anda merancang melihat wayang ini di Pawagam, jagalah SOP, kita jaga kita. Sekian dari saya, Assalamualaikum.